Jadi untuk soalan pertama, disuruh lengkapkan jadual bagi persamaan y equals to 3x² tolak 4x campur 11 untuk negatif 3 lebih kecil atau sama dengan x atau lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi untuk soalan A ni markah dia 2 saja. So kita just isi je tempat ni. Jadi untuk cari jawapan, kita just masukkan je nilai negatif 1 dalam equation ni. So nanti kita akan dapat y. So 3 dalam kurungan negatif 1 square tolak 4 negatif 1 tutup kurungan campur 11. Jadi untuk negatif 1 ni nilai y kita akan dapat 18. Okay, dah siap yang tu. So ini kita akan dapat satu markah. Lepas tu sekarang kita masukkan nilai 2.5 pula. 3 dalam kurungan 2.5. Dalam kurungan ni maksudnya dia akan darab. Tolak 4 2.5 tutup kurungan campur dengan 11. So kita akan dapat tolak 4 2.5 campur 11. So kita akan dapat 19.75. Okay. So untuk lagi satu jawapan ni kita akan dapat lagi satu markah. So kita akan dapat 2 markah. So dah siap yang A. Kemudian yang B, menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit paksi X, 2 cm 5 unit paksi Y. Lukis graf untuk persamaan ni, y equals to 3x² tolak 4x campur 11 untuk range ni. Jadi kita fokus kat ni, 5 unit kat paksi Y, 1 unit kat paksi X. So kita akan dapat graf yang macam ni. Untuk paksi Y kita akan dapat, okay, untuk kita buat graf ni kita kena kenal pasti dulu nilai Y dia ada negatif atau tak. Sekarang ni nilai Y kita semua positif. So graf kita mesti akan dapat kat bahagian atas sahaja. Kemudian untuk kita tahu bentuk graf, kita tengok soalan. Soalan bagi square. Jadi square, bentuk graf dia akan senyum atau masam. Ada dua ni sahaja untuk tahu bentuknya. Jadi yang ni nilai x² kita positif. So mesti akan dapat bentuk senyum. Untuk masam, nilai x² kita negatif. Okay. So sekarang kita buat dulu dia punya garisan. So ini garisannya. Tengok paksi Y. Paksi Y 2 cm 5 unit. 2 cm 5 unit. So ni 2 cm. So sini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Sebab maksimum kita 50. Tengok maksimum dia. Kemudian untuk paksi X dia kata 1 unit pada paksi X. So 2 cm. So sini 2 cm. So 2 cm. 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. So kita punya graf, kita punya paksi ni dah boleh masukkan semua nilai yang ada pada table tu. Kemudian kita just label je. Macam ni, negatif 3, 50. Negatif 3, negatif 3 kat sini. 50 pada paksi Y. So dekat sini. So sini negatif 3, 50. Yang negatif 3 kat depan ni nilai X, 50 ni nilai Y. Kemudian kita label lah untuk semua ni. Kemudian 2.5 kat tengah ni. 2.5 kat tengah ni. Nak senang kita guna pembaris baru kita boleh nampak.
25 kat setengah. Kemudian nilai dia 19.75. So sini 15. Dia antara 19 antara 15 dengan 20 lah. So dia mesti kat sini. 19.75 tu dia menghampiri 20. Kemudian bagi 3, 26. 3 nilai X, 3 sini 26. So sini 25. So sini 25.5, sini 26. So kita nak tahu range dia, kita punya jarak. Ni kan 5. Kotak ada 10. So maksudnya satu ni 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. So 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5. Macam ni je. Dua petak itu mewakili satu. Dua petak mewakili satu. Okey, kita dah siap label semua. So daripada plotting graph ni, kita boleh nampak yang bentuk dia akan senyum sebab nilai X squared kita positif. Jadi sekarang kita just buat je bentuknya. Nak lebih senang buat macam ni lah, terbalik. So kita gariskan je dari titik ke titik. Okey, dah nampak bentuk senyum tu. Okay. Sekarang untuk Bila lukis, pastikan graf ini tidak ada bucu yang tajam. Dia semuanya ada lengkungan macam ini. okey, dah siap lukis graf. Sekarang kita tengok sekarang soalan graf dia mesti 4 markah. So markah pertama dekat label paksi kita, 1 markah. Kemudian kita punya plotting dapat 1 markah, kita punya garisan 1 markah, kita punya nilai pada paksi 1 markah. So dapat 4 markah. Kemudian C, daripada graf cari nilai. Untuk soalan C, dia kata daripada graf cari nilai Y apabila X negatif 2.2. Sekarang X equals to negatif 2.2 untuk cari nilai Y. So negatif 2.2 mesti dekat antara negatif 1 dan negatif 2. Negatif 2 dan negatif 3. So negatif 2.2 kat sini sebab satu kotak kecil ni mewakili 0.1. So sekarang negatif 2.2. 2.2 mesti kat sini. So kita garis je sampai kita jumpa. Buat garisan tu putus. Buat garisan kena putus-putus. Dan buat kena guna pensel je, jangan guna pen. So sini negatif 2.2. So kita akan dapat jawapannya 35. So sini 35 kan. So kita just tulis Y equals to 35. So ni untuk C1. Untuk C2 pula, X apabila Y equals to 23. Y equals to 23. Y equals to 23. So 23 dekat, so sini 20, 21, 22, 23. 23 kat sini. So bila 23 kita akan nampak belah kiri dan kanan akan dapat
bersentuh dengan graf. So, mesti akan dapat dua nilai X. So, kita buat dia garis putus-putus. Buat garis putus-putus sampai kita jumpa garisan paksi X. So, sini negatif 2.8, positif 2.8. Dan garis kat tepi ni pula, sebelah kiri, so kat sini kita akan dapat negatif 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. So sini negatif 1.4. So jawapan X kita 2.8 dan negatif 1.4. So dah siap. Dapat 3 markah. Markah pertama, kedua, ketiga. 1, 1, 1. 3 markah. Make sure kita kena plot macam ni lah, baru kita boleh nampak dalam graf. Soalan D pula, pada graf anda lukis satu garis lurus untuk cari nilai-nilai X yang memuaskan persamaan bagi persamaan 3x2 untuk range ni lah. Senaraikan nilai-nilai itu. Sekarang dibagi persamaan yang baru. Jadi untuk soalan D, kita mesti guna equation yang asal tolak dengan equation yang baru. Sekarang equation baru ni kita mesti equals dengan kosong. So kita salin balik. 3x squared equals to 6x campur 2. So ini equation yang dia bagi, equation baru. Jadi kita kena gerakkan sebelah kiri. 3x squared tolak 6x tolak 2 equals to kosong. Jadi sekarang baru kita boleh guna equation yang asal tolak dengan equation yang baru ni. So equation asal y equals to 3x squared tolak 4x campur 11 tolak kosong equals to 3x squared tolak 6x tolak 2. So y tolak kosong equals to y. 3 tolak 3 kosong. Negatif 4 tolak negatif 6. So negatif 4 campur 6. So kita akan dapat 2x. 11 tolak negatif 2. Tolak dengan tolak. So akan jadi positif. 11 campur 2 dapat. So inilah persamaan yang kita akan dapat, 2x campur 13. Jadi kita dah dapat persamaan garis lurus. So kita tulis jawapan dia, y equals to 2x campur 13. Jadi sekarang dia nak nilai-nilai x. Jadi sekarang kita kena buat anggaran daripada kan dia ada bagi range ni kan, negatif 3 lebih kecil atau sama dengan x, lebih kecil atau sama dengan 3. So ni range yang dibagi. Jadi untuk cari nilai-nilai x, kita kena buat anggaran dulu. Buat kotak untuk mudah. So sini x, sini y. So sekarang nilai x kita boleh ambil mana-mana antara dalam nilai ni. Negatif 3 boleh, negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2, 3. Jadi kita nak mudah, kita ambil yang paling hujung, negatif 3. So negatif 3 dan 3. Kemudian kita masukkan nilai x ni dalam equation yang baru. So kita saja masukkan 2 darab negatif 3, dalam kurungan ni masuk darab campur dengan 13. So nilai y yang pertama 7. Kemudian nilai x yang kedua 3. 2 darab 3 campur 13, 19. Kemudian untuk buat garis lurus tu,
Okay, nilai pertama kita negatif 3 dengan 7. So negatif 3 kat sini, negatif 3 kat sini, 7, nilai 7y. So sini 5, 6, 7 kat sini. Kemudian 3 dan 19, 3 kat hujung ni, 3 kat hujung ni, 19, 15, 16, 17, 18, 19 kat sini. Jadi kita boleh dah jumpa dua tanda tu, kita just sambungkan je, bagi dia garis lurus. Sekarang kita akan dapat nilai X ni yang bertindan dengan garisan lurus kita. Ini adalah persamaan garis lurus yang kita dapat tadi. Yang ini, yang persamaan ni. So ini equation untuk garisan lurus ni, yang persamaan yang kita dapat tadi tu, y equals to 2x campur 13. Kemudian kita dah jumpa garis yang bertindan tu adalah nilai-nilai x yang diminta. So gariskan je. Lepas tu kan soalan kata ada kuasa 2 kan. So bila kuasa 2, dia mesti maksudnya ada 2 nilai. Kemudian nak tahu dia ada 2 nilai ke tak, tengok je dekat soalan. Dekat soalan dia ada bagi koma, so mesti ada 2 nilai. Kemudian markahnya pun 3. Markah pertama kat persamaan garis lurus, markah kedua dan ketiga dekat nilai X ni, pertama kedua. So kita garis je, dah jumpa garis yang bertindan. So kat sini nilai kita 0.1, negatif 0.1, 0.2, 0.3. So sini negatif 0.3. Yang sini pula 2.1, 2.2, 2.3. So sini 2.3. So jawapan kita negatif 0.3 dan 2.3. Okay, itu sahaja.